Tahun 2023 mencatat sejarah baru dalam dunia astronomi. Planet Mushtari sekali lagi ditabal menjadi raja planet apabila saintis menemui 12 lagi bulan di planet Mushtari, menjadikan jumlah bulan Mushtari kini sebanyak 92 bulan, mengatasi jaguar planet gegelang yang selama ini memegang rekod terbanyak. Rekod bulan terbesar dan bulan tertua di alam semesta turut dipegang planet Mushtari. Bulan-bulan Galilean Mushtari iaitu Ganymede, Io, Europa dan Callisto masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Ganymede merupakan bulan terbesar di sistem suria, manakala Io bulan dengan aktiviti letusan gunung berapi yang dahsyat. Permukaan dan teras Europa terdiri dari air dan ais sepenuhnya, manakala Callisto pula merupakan jasad yang memiliki permukaan paling tua di sistem suria. Kita akan menjelajah dunia Callisto. Dunia yang sangat tua ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Astrolab membawa anda satelit semula jadi Mushtari, Callisto. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Ini adalah imej sebenar salah satu bulan planet Mushtari, Callisto. Callisto ialah bulan kedua terbesar Mushtari dan bulan ketiga terbesar dalam sistem suria kita. Saiznya lebih kurang sama dengan planet Utarid. Pada masa lalu, sesetengah saintis menganggap Callisto sebagai bulan yang membosankan dan hanya terdiri dari sekumpulan batu dan ais. Ini adalah kerana dunia yang dilitupi kawah ini tidak mempunyai ciri-ciri geologi menarik seperti bumi. Tiada gunung berapi aktif maupun geseran plat tektonik. Tetapi data dari kapal angkasa Galileo NASA pada 1990-an mendedahkan Callisto mungkin mempunyai rahsianya yang tersendiri. Callisto mempunyai lautan masin di bawah permukaannya. Penemuan itu meletakkan bulan yang kelihatan mati dalam senarai dunia yang mungkin boleh menampung kehidupan. Callisto ialah bulan kedua terbesar Mushtari dan bulan ketiga terbesar dalam sistem suria kita. Permukaannya merekodkan permukaan berkawah terbanyak berbanding mana-mana objek dalam sistem suria kita. Imej Callisto yang dirakam melalui kapal angkasa menunjukkan tumpuk putih terang yang menonjol di kawasan yang lebih gelap. Para saintis berpendapat bahawa kawasan terang kebanyakannya adalah ais dan tumpuk yang lebih gelap adalah kawasan di mana ais telah terhakis. Pernah dianggap sebagai jasad berbatu mati dan tidak aktif. Data yang dikumpul oleh kapal angkasa Galileo menunjukkan Callisto mungkin mempunyai lautan masin di bawah permukaan beraisnya. Penyelidikan yang lebih terkini mendedahkan bahawa lautan ini mungkin terletak lebih dalam dan di bawah permukaan daripada yang difikirkan sebelum ini. Atau mungkin tidak wujud sama sekali. Jika lautan wujud, kemungkinan lautan ini berinteraksi dengan batu di Callisto mewujudkan potensi habitat untuk kehidupan. Callisto ditemui pada 7 Januari 1610 oleh saintis Itali Galileo Galilei bersama 3 lagi bulan terbesar Mushtari. Dari segi saiz dan jarak, Callisto ialah bulan kedua terbesar Mushtari selepas Ganymede dan ia adalah bulan ketiga terbesar dalam sistem suria kita. Lilitan Callisto di khatulistiwa adalah kira-kira 15,144 km. Callisto mengorbit kira-kira 1,883,000 km dari Mushtari dan Mushtari mengorbit kira-kira 778 juta kilometer dari matahari kita. Dari segi orbit dan putaran, Callisto mengorbit kira-kira 1.8 juta kilometer dari Mushtari dan mengambil masa kira-kira 16.689 hari bumi untuk Callisto melengkapkan satu orbit Mushtari. Callisto terkunci secara pasang surut dengan Mushtari yang bermaksud bahagian Callisto yang sama sentiasa menghadap Mushtari. Callisto adalah kira-kira 1.8 kali lebih jauh dari Mushtari berbanding Ganymede, 2.8 kali lebih jauh daripada Europa dan 4.5 kali lebih jauh daripada Io. Mushtari dan bulan-bulannya mengorbit kira-kira 778 juta kilometer dari matahari kita. Dalam sistem Jovian, Mushtari dan semua bulannya memerlukan kira-kira 12 tahun bumi bagi melengkapkan satu orbit matahari. Dari segi struktur, Callisto mempunyai permukaan berais yang dilitupi oleh kawah pelbagai bentuk dan saiz, termasuk kepelbagaian bentuk kawahnya. Kesemua imej ini dirakam kapal angkasa Galileo yang melewati jasad angkasa ini. Data yang dikumpul oleh kapal angkasa Galileo menunjukkan Callisto
mungkin mempunyai lautan bawah permukaan dan para saintis menganggarkan ia mungkin 250 km di bawah permukaan. Penyelidikan yang lebih terkini mendedahkan bahawa lautan ini mungkin terletak lebih dalam di bawah permukaan daripada yang difikirkan sebelum ini. Bahagian dalam Kalisto mungkin mempunyai lapisan ais yang bercampur dengan batu dan logam, memanjang ke pusat. Para saintis berpendapat bahawa satelit Kalisto dan Mustari yang lain terbentuk dalam cakra jirim yang tersisa daripada pembentukan Mustari. Permukaan berbatu dan berais Kalisto adalah yang tertua dan paling banyak berkawah dalam sistem suria kita. Permukaan ini berusia kira-kira 4 bilion tahun dan ia telah dihentam, mungkin oleh komet dan asteroid. Oleh kerana kawah hentaman masih kelihatan, saintis berpendapat bahawa bulan ini mempunyai sedikit aktiviti geologi. Tiada gunung berapi aktif mahupun peralihan tektonik untuk menghakis kawah. Kalisto mempunyai puncak kawah yang dilitupi ais. Pada tahun 1999, kapal angkasa Galileo mengesan eksosfera karbon dioksida yang sangat nipis. Suasana yang sangat nipis. Penyelidikan yang lebih terkini menunjukkan Kalisto juga mempunyai oksigen dan hidrogen dalam eksosferanya. Kalisto berada dalam senarai kemungkinan di mana kehidupan boleh wujud dalam sistem suria kita di luar bumi. Data yang dikumpul oleh kapal angkasa Galileo daripada model yang dicipta oleh saintis menunjukkan Kalisto mungkin mempunyai lautan masin yang berinteraksi dengan lapisan batu kira-kira 250 km di bawah permukaan, antara syarat utama untuk mencipta kehidupan. Oksigen, satu lagi tanda kehidupan yang berpotensi, telah dikesan di eksosfera. Untuk mengemaskini lagi misi ke Kalisto, NASA melancarkan misi JUICE. JUICE iaitu Jupiter Icy Moons Explorer ialah misi kelas besar pertama dalam program Cosmic Vision 2015-2025 European Space Agency. Dirancang untuk pelancaran pada tahun 2023, ia akan menghabiskan sekurang-kurangnya 3 tahun melakukan pematian terperinci mengenai planet gas Mustari dan 3 bulan terbesarnya, Ganymede, Kalisto dan Europa. Sebelum mengakhiri video ini, Astrolab rumuskan semula 10 fakta menarik yang anda perlu tahu mengenai Kalisto. Yang pertama, satelit Jovian. Kalisto ialah bulan mustari dengan permukaan ais dan batuan yang paling banyak mempunyai kawah. Yang kedua, ia sangat kecil. Kalisto adalah 2.6 kali lebih kecil daripada bumi dan ia adalah kira-kira 289 kali lebih kecil daripada matahari kita. Yang ketiga, lebih jauh dari matahari berbanding bumi. Kalisto mengorbit kira-kira 1.9 juta kilometer dari Mustari dan Mustari mengorbit kira-kira 778 juta kilometer dari matahari kita. Yang keempat, hari yang panjang. Sehari di Kalisto ialah kira-kira 17 hari bumi. Jumlah masa yang sama diperlukan Kalisto untuk mengorbit Mustari sekali. Yang kelima, atmosfera yang nipis. Kapal angkasa Galileo NASA mengesan atmosfera karbon dioksida nipis atau eksosfera di Kalisto. Penyelidikan kemudian menentukan Kalisto mempunyai hidrogen dan oksigen dalam atmosferanya. Yang keenam, karbon dioksida pada permukaannya. Galileo juga menemui karbon dioksida pada permukaan Kalisto. Yang ketujuh, Kalisto tidak mempunyai gegelang. Yang ke-8, Kalisto merupakan antara destinasi popular bagi banyak kapal angkasa NASA termasuklah Pioneer, Voyager, Galileo, Cassini, New Horizons, Juno dan Hubble. Yang ke-9, terdapat bukti lautan bahawa permukaan di Kalisto meletakkan Kalisto dalam senarai kemungkinan tempat di mana kehidupan boleh wujud di luar bumi. Yang ke-10, salah satu bulan yang lebih besar. Kalisto ialah bulan kedua terbesar mustari selepas Ganymede dan ia adalah bulan ketiga terbesar dalam sistem suria kita. Misi JUICE akan meneroka lebih banyak lagi misteri dunia yang sangat tua ini. Apa pendapat anda? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.